Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quranul Karim, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hanya sahaja orang mukmin itu saudara. Fa aslihu baina akhawaykum, buat baiklah di antara saudara-saudara kamu. Bertakwalah kamu kepada Allah. La'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dikasihani oleh Allah. Perkara yang penting dan menjadi sifat-sifat takwa ialah ada rasa semangat ukhuwah, semangat persaudaraan sesama kita yang berasaskan kalimah thayyibah, yang Allah sebut kalimatut thayyibah dalam Quran, ialah kalimah baik. Kalimah thayyibah ini ialah kalimah la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Maka apabila ia mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia saudara kita. Dan Allah Ta'ala pun sebut orang mukmin saudara kamu. Jikalau sekiranya kita tidak merasakan orang mukmin beriman tu saudara kita, kita buat benda yang bercanggah dengan Quran, bercanggah dengan Quran, maka tuan-tuan sekalian, pergaduhan, perselisihan, pertengkaran, terasa hati, jauh hati ni, boleh dikatakan ini sifat fitrah, terjadi. Tak ada orang kot dalam dunia ni dia tak bersisih faham dengan siapa. Tak ada orang kot dalam dunia ni tak jauh hati dengan siapa. Dalam kita berjaga, kadang-kadang berlaku juga. Nah, hak nama kecil hati, selisih faham dan sebagainya. Sebab tu dalam Islam pun, kalau kita ni berkelahi dengan orang, bergaduh dengan orang, sakat 3 hari. Tak kira lah orang tu suami isteri ke, orang tu adik-beradik ke, jiran tetangga ke, siapa juga ke, sakat 3 hari. Pasal apa dia beri masa 1, 2, 3 hari? Awak tak boleh, tak ada hari-hari dah, kena baik terus. Dah 3 hari. Lepas 3 hari, kalau tak berdamai balik, dosa. Makna dia bagi masa. Pasal apa dia beri masa? Itu menunjukkan kita jaga tara mana pun, kita ke mana pun sisih faham ni berlaku juga. Tak ada, berlaku juga. Tu cerita dia. Macam kata tadilah, kalau kita renung diri saya, baik diri tuan-tuan pun sama. Kalau kita rasa kita ni tak bersisih faham dengan siapa, tak jauh hati dengan siapa, tak bergaduh dengan siapa langsung, kita hidup ni kehebat. Tak ada, kehebat tetap ada. Tapi sakat tu lah, sakat 3 hari. Lepas 3 hari tu, tak usah kira lah siapa betul, siapa salah. Selesai cerita. Kenapa? Islam ni dia banyak musuh. Sejak daripada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia ada musuh-musuh dia. Sampailah zaman kita hari ni, kita tahu Islam ni banyak musuh. Memang lagu tu dah. Yahudi musuh Islam, Nasara musuh Islam, musyrikin musuh Islam. Banyak musuh-musuh Islam ni, banyak munafiqin musuh Islam. Jadi musuh-musuh Islam ni susah nak menghancurkan umat Islam kalau umat Islam tu bersatu padu. Tapi kalau umat Islam tu berpecah, musuh cukup seronok, dan dia akan berusaha untuk umat Islam ni berpecah. Sebab tu kita jangan heran timbulnya ajaran-ajaran yang sesat macam Qadiani yang timbul di India, yang kononnya ada Nabi selepas daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan penganut-penganut dan pengaruh-pengaruh dia ada sampai ke hari ini. Dan ada tajaan-tajaan yang ditaja daripada musuh-musuh Islam supaya kumpulan ini terus hidup. Kenapa? Supaya umat Islam ada yang berpahaman Qadiani. Dan ajaran-ajaran yang sesat yang timbul, berbagai-bagainya ini ke arah untuk memecahkan pahaman umat Islam, untuk mempecahkan persatuan umat Islam. Sampai bila-bila ada. Sebab itu tuan-tuan, Islam ni dinul hayat.
Islam ni agama hidup. Walaupun musuh Islam berusaha berbagai-bagai cara, lakukan berbagai-bagai cara untuk menghancurkan umat Islam, Islam takkan hancur. Dan Islam tak akan padam di atas muka bumi ni. Kita tengok bagaimana Amerika sendiri berusaha untuk menghancurkan Islam. Dia gerakkan bala tentera, dibomnya Iraq, berhancur berkecil. Ada Islam padam di Iraq? Tak. Walaupun tidak dinafikan umat Islam mati ramai. Dia hancurkan bumi Afghanistan. Adakah Islam mati di Afghanistan? Umat Islam ramai mati di Afghanistan. Islam tak mati. Bahkan Islam terus subur. Bahkan di negara-negara yang bermusuh dengan Islam, Islam subur. Di Amerika, penganut Islam makin bertambah. Di Britain, penganut Islam makin bertambah. Jadi yang padamnya apabila satu bangsa itu yang dianugerahkan kepada mereka nikmat Islam dan mereka tidak menghargai nikmat Islam, maka bangsa itu akan hancur dan dipadamkan. Macam mana kaum-kaum yang Allah Ta'ala hantar Nabi, kaum Nabi Lut, Allah Ta'ala hantar Nabi mereka Nabi Lut, dan mereka tidak mau ikut Nabi Lut. Dah mereka tetap melakukan mujrim, melakukan benda-benda kotor, benda-benda jijik, benda-benda hina. Akhirnya Allah Ta'ala hancurkan kaum itu, kaum yang tidak mau ikut Nabi. Dan Allah Ta'ala selamatkan Nabi Lut, dan ada beberapa orang yang ikut Nabi Lut AS. Begitu juga Fir'aun, yang kuasa besar pada ketika Fir'aun, yang Allah Ta'ala lantik Nabi di kalangan Bani Israel, Nabi Musa AS, sehingga Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa, izhab ila Fir'aun fa innahu tagha. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu taghut. Dulu-dulu kita rajin dengar kata taghut ni, lama tak dengar lah. Ni ada. Pergilah jumpa Fir'aun fa innahu tagha. Fir'aun tu taghut. Apa taghut? Melampaui batas, melampaui had. Sampai Fir'aun tu mengaku, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang paling tinggi. Tak taghut apa lagi. Akhirnya Fir'aun menggunakan kuasa dia. Apabila ahli sihir Fir'aun bagi tahu bahawa di zaman ini akan lahir seorang kanak-kanak di kalangan Bani Israel, akan menjatuhkan kerajaan kau. Ahli sihir ni dapat khidmat iblis, jin, syaitan, kerana mereka mencuri rahsia langit. Lalu Fir'aun mengarahkan pada ketika itu mana-mana Bani Israel yang mengandung hendaklah ditunggu. Kalau lahir anak laki-laki hendak dibunuh, lahir anak perempuan dibiarkan. Sampai riwayat mengatakan 70,000 lebih kanak-kanak laki dibunuh oleh tentera Fir'aun. Apa yang perang buat ni? Nak padamkan Islam, nak padamkan Islam. Seperti Allah sebut, yuriduna liyutfi'u nurallahu bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Yuriduna liyutfi'u nurallahu bi afwahihim, mereka menghendaki memadam cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka itu. Wallahu mutimmu nurihi, Allah yang pelihara cahayanya. Walau karihal kafirun, walaupun dibenci oleh orang-orang kafir, Allah pelihara cahaya dia. Kita kena pegang. Mereka usaha berbagai-bagai cara untuk memadamkan cahaya Allah. Allah kata Allah jaga cahaya dia, walaupun dibenci oleh orang kafir. Maknanya orang kafir ni benci bila cahaya Islam ni naik. Allah cerita kisah Fir'aun. Fir'aun benci cahaya Islam tu naik. Cerita kisah Fir'aun ni dalam Quran untuk Nabi, untuk Muhammad, untuk Nabi Muhammad dan umat Muhammad. Kisah Nabi Musa ni dicerita semua dalam Quran sebagai pengajaran kepada umat Muhammad tentang Fir'aun. Maknanya perangai Fir'aun tu akan ada di akhir zaman. Allah Ta'ala cerita kisah Nabi Ibrahim AS berhadapan dengan Namrud.
Apabila Namrud ni menggunakan kuasanya untuk menyekat agama dibawa oleh Nabi Ibrahim, kerana pada ketika itu mereka menjadikan batu-batu sebagai Tuhan. Ibrahim mengajak supaya kembali kepada kalimat thayyibah, kalimah yang baik, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Mereka nak tutup cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia bakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Cahaya Allah tidak padam. Nabi Musa alaihi salam Allah selamatkan bersama kaum Bani Israel. Nabi Ibrahim alaihi salam Allah selamatkan, bahkan Allah panjangkan usia Nabi Ibrahim AS, sehingga zaman Nabi Lut, Nabi Ibrahim masih ada. Nabi Ibrahim mengembara daripada Iraq pergi ke Palestin, daripada Palestin pergi ke Mesir, akhirnya Nabi Ibrahim sampai di Makkatul Mukarramah, bina Kaabah, yang sampai hari ini bila kita pergi ke Mekah ada makam Ibrahim. Makam bukan kubur, tapak kaki Nabi Ibrahim, yang menunjukkan itulah tapak kaki Nabi Ibrahim yang bina Kaabah bersama anaknya Ismail. Nak ceritanya musuh-musuh Islam ni berusaha untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahaya Allah tidak akan padam. Cahaya Allah tidak akan padam. Cuma ada juga kaum yang Allah Ta'ala anugerahkan pada mereka untuk menjaga agama Allah Ta'ala. Mereka tak jaga, Allah hantar bala bencana, Allah hancurkan kaum itu, Allah ganti orang lain jaga. Macam Baghdad, bandaraya Islam yang tertua. Bahkan sebelum datangnya hari ini Amerika, Rusia dan sebagainya, Islam telah dahulu membina tamadun dalam dunia ni. Baghdad pada ketika itu bandaraya yang kaya raya, maju dan menghasilkan berbagai-bagai teknologi yang sesuai dengan zaman ketika itu. Baghdad. Dan di rumah-rumah alim ulama pada itu ada perpustakaan sendiri, kajian-kajian mereka, sehingga kan buku-buku, kitab-kitab dikarang mereka penuh di rumah masing-masing. Kaya hebat. Apabila kaya dan hebat, timbul dengki mendengki. Itu penyakit kita, itu satu penyakit tu. Dengki ni tentuan dia tak kira siapa. Dia kena kat orang kafir, dia kena kat Islam. Dengki ni satu penyakit yang ada. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita tengok macam mana kisah iblis. Ahli ibadat, masa dia Azazil tu ahli ibadat, bahkan kejadian dia sama dengan malaikat, beribadat di langit. Tapi bila Allah Ta'ala jadikan Adam min salsalin min hama'in masnun, Allah Ta'ala jadikan Adam ini daripada tanah kering, dia ambil daripada tanah hitam lembek dan busuk, dibuat manusia. Cuma berbezanya jin, yang iblis dan malaikat ni dibuat berbentuk roh. Hari ni kita tak boleh lihat jin-jin dan iblis, dan kita juga tidak boleh lihat malaikat, kerana mereka rohani. Ada tapi tidak boleh dilihat. Allah jadikan Adam alaihi salam digabungkan dua. Bangsa roh pun ada, bangsa jasad pun ada. Bahkan dalam tubuh kita ni ada dua jenis. Satu yang boleh lihat dengan mata kepala, itu istimewa Allah buat kita. Jasad, kaki, tangan, kita boleh lihat, boleh pegang, boleh sentuh. Satu lagi ada benda yang tak boleh lihat, bangsa roh, macam malaikat, macam jin tadi. Apa dia? Roh lah. Semua kita tahu kita ada roh. Beza orang mati dengan orang hidup, roh je. Orang hidup ada roh, orang mati tak ada roh. Yang lain sama. Nafsu, yang bangsa roh yang tak nampak. Allah buat manusia, selepas buat malaikat, selepas buat jin, buat Adam alaihi salam. Allah perintahkan kepada iblis dan jin supaya usjudu li Adam, sujudlah bagi Adam. Fasajadu illa iblis, sujud kecuali iblis tak mau sujud. Kenapa? Dia rasa dia besar, dia rasa dia hebat. Dia jadi daripada unggun api, dia jadi daripada api yang tidak asap, tidak berasap, ataupun api yang berbisa.
Adam alaihissalam kata, yang katanya tak mau sujud sebab dijadikan daripada tanah, api lebih hebat daripada tanah. Dengki pada Adam, takabur. Akhirnya syaitan memilih terus kafir. Nabi Adam alaihissalam, kita juga dengar cerita dalam Al-Quranul Karim, langgar larangan makan buah larangan dalam syurga, sehingga Adam dibuang daripada syurga. Adam bertaubat. Yang taubat dia sampai hari ini dah ada dalam Quran, dan kita juga turut baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tuhan kami, kami menzalimi diri kami sendiri. Kamu tak ampun, kalau kamu tak ampun kami, tak kesian kami, kami termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Allah terima taubat Adam. Tapi Iblis kenapa tak bertaubat? Dia pilih untuk menyesatkan Adam sampai kiamat. Maka dia minta kepada Allah supaya umur dia dipanjangkan, kerana nak ambil masa untuk menyesatkan Adam selagi mana boleh. Kecuali anak Adam yang ikhlas. Ikhlaslah yang tak boleh syaitan nak menyesatkan. Illa ibadakal mukhlisin, kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas, yang ni syaitan tak boleh ganggu. Ikhlas ni besar. Orang semayang syaitan boleh ganggu, kecuali orang semayang ikhlas, syaitan tak boleh ganggu. Orang sedekah syaitan boleh ganggu, kecuali orang yang sedekah ikhlas, itu tak boleh ganggu. Orang mengaji syaitan boleh ganggu, kecuali orang mengaji dengan ikhlas, syaitan tak boleh ganggu. Orang berjuang syaitan boleh ganggu, boleh kacau, kecuali orang yang berjuang dengan ikhlas. Illa ibadakal mukhlisin, kecuali hamba engkau yang ikhlas, yang tu aku tak boleh kacau. Memang syaitan tak boleh kacau. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita belajar ilmu tasawuf. Antara dalam sifat-sifat mahmudah ialah ikhlas. Sifat ikhlas ni tuan-tuan mudah disebut, payah nak beramal. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullun nasu halqa illa al-alimuna, wa kullul alimina halqa illa al-amiluna, wa kullul amilina halqa illa al-mukhlisun, wal mukhlisun ala khatarin azim, atau kama qala. Semua manusia ini binasa, celaka, kecuali orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu pun celaka, kecuali orang yang beramal dengan ilmu dia. Mengaji saja tak beramal pun rosak, binasa. Orang-orang yang beramal dengan ilmu dia pun celaka, kecuali orang yang beramal dengan ikhlas. Orang yang beramal dengan ikhlas. Karena macam tadilah, hamba Allah yang ikhlas, syaitan tak boleh kacau. Dia ingat pergi haji, pergi umrah ni, kira syaitan tak boleh kacau. Boleh, kecuali kalau kamu buat dengan ikhlas. Syaitan nak kacau tak boleh. Nabi sebut wal mukhlisun ala khatarin azim. Orang yang ikhlas itu pun di atas jurang bahaya yang besar. Takut kita merasakan kita ikhlas, bila pergi ke akhirat Allah nilai tak ikhlas. Kita silap faham. Sebab apa? Sebab kita tafsir ikhlas tu menurut kita, bukan menurut Al-Quran. Kita rasa kita semayang ikhlas, kita mengaji ikhlas, kita sedekah ikhlas, kita berjuang ikhlas. Cek-cek sana tak ikhlas. Tu orang yang merasakan ikhlas itu pun jurang bahaya yang besar. Dia kena kaji, dia kena faham betul-betul apa itu ikhlas. Orang ikhlas syaitan tak boleh ganggu. Yang lain-lain syaitan boleh ganggu.